Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal ulama'i was salihin wa ila arwahi jami' ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya ila an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر أمورنا ولا تعسر. رب يسر ولا تعسر. رب tambil khair. Amin ya rabbal alamin. Sihat semua nah? Seronok cuti, seronok. Baik. Yalah, orang tua cuti jauh orang tua. Orang muda cuti jauh orang muda kan. Yang tak menariknya yang tak bercuti, itu tak menarik lah. Sebab time cuti kita cutilah. Jadi kita ada lagi kurang lebih 20 hari untuk menjelang Ramadan, dan kuliah kita kalau tak silap saya, kita hari ini 20 hari bulan, kemudian kita jumpa lagi 27 meeting Mesyuarat Agung, 5 hari bulan 3 ada satu kelas lagi kot. Sebab saya bercadang 5 bulan 3 tu kita nak revision ataupun ulang kaji tajuk puasa, supaya hak mana lupa tu ingat balik lah. Biasalah pada setahun sekali kan. Okay, jadi kita jumpa 5 hari bulan untuk ulang kaji puasa insyaAllah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, so kesempatan 20 hari lagi menjelang Ramadan, seharusnya kita dah start rejap lagi untuk kita panaskan enjin ibadat kita. Enjin ibadat ni, enjin rohani kita dah start kena panas dah. Jadi kalau kata siapa yang belum lagi, masih lagi duk sonok-sonok dengan dunia hari ini, maka start hari ini kita beritahu lagi sekali, tuan-tuan, panaskanlah enjin ibadat kita, lipat gandakan ibadat, upgrade kualiti ibadat kita. Ya, sebab saya nampak, termasuk saya sendirilah, dalam keadaan dunia hari ini kita banyak hanyut dengan dunia. Kalau dulu Quran kita boleh baca setiap lepas sembahyang baca, lah ni kadang lepas subuh, kadang lepas zuhur, dah jadi macam tak regular jadual bacaan Quran. Sedangkan kita baca benda lain boleh. Sebab itu ulama sufi dia sebut, dia kata bila kita tak mau mengaji Quran ni, kita tak baca Quran, bukan maksud kita tak mau baca atau kita malas baca. Kata ulama sufi, sebab Allah tak mau dengar suara kita. Bila Allah tak sudi dengar suara kita, maka doa kita pun Allah tak mau dengar. Jadi doa macam mana pun tak makbul. Nampak? Jadi keapaan itu saya lihat macam berlaku pada diri sendirilah. Bila kita terlalu hanyut dengan dunia ni, Allah sedarkan. Baru ni saya kena aksiden kereta saya yang baru beli tu,
dekat traffic light Sepang nak ke Port Dickson tu daripada Sungai Pelik, dah berhenti di traffic light, kereta lampu merah, kereta depan berhenti, saya berhenti, kereta belakang berhenti. Tak tahu macam mana satu budak motor tu dia langgar cukup laju, mungkin dia duduk ralik main handphone ke apa. Tuan-tuan bayangkan, tayar kereta boleh bengkok macam tu, tayar pecah, rim pecah, rim kereta tayar punya kuat. Budak tu melambung, dengan motor dia melambung, patah paha, patah dada, kurang dada, berusuk. Isteri saya dia kata, abang, kita ni ada salah apa dengan Tuhan? Dia selalu gitu kalau kita kena ni. Saya kata tak ada salah apa, kadang-kadang mungkin salah banyak besar tu mungkin tak ada lah kot. Mungkin dah salah kecil, kita duduk ralik dengan dunia, kita sembahyang lambat, Allah bagi sedap cara ni. Tapi saya kata kita kena syukur sebab tak ada anggota keluarga kita yang cedera, hanya kereta yang teruk. Kereta tak boleh bawa lah, kena towing. So benda tu di kes polis, dah buat report semua, jadi kereta saya kena tahan di balai sampai hari ini sehingga kes siasatan selesai lah. Sebab mangsa kan duduk hospital, jadi polis nak ambil statement susah. Okay. Jadi itu dugaan yang kita terima, dan kita ambil puat bersabar, dan kita redha, dan kita syukur sebab orang lain kena lagi teruk pada kita. Saya baca lagu tu, memanglah susah nak pergi kerja, kereta tak ada. Kemarin dia masih fobia, saya hantar dia lah pergi kerja balik. Ini saya kata kena buat kereta ni lah sebab saya dah kelas. Takkan nak pergi UPM takut balik jam apa semua kan. So itu dugaan-dugaan yang Allah nak sedarkan kita kan. Jadi tuan-tuan mungkin kena cara lain, saya kena cara ni. Tapi itu kita patut berterima kasih pada Allah kerana menyedarkan kita. Mungkin kita galik dengan dunia, biasalah bila sibuk pindah kedai ke rumah ni, banyak fokus pada kedai perniagaan, akhirnya kita terabai sedikit sebanyak soal kewajipan pada Allah Subhanahu Wa Taala. So jadi cerita ni menjadi pedoman kat kita semua tuan-tuan. Bila berlaku sesuatu pada kita, kita kena nampak benda yang positif tu, jangan yang negatif. Takdir Tuhan kita kena terima lah. Jadi yang melanggar saya tu pun, kalau ikut kita nak saman dia, saya tak dapat hati. Tapi sebab dah buat report polis dan memang terbukti bersalah, undang-undang Malaysia ni hang langgar belakang memang salah lah, hang lagu mana pun. Tambah-tambah kita duk berhenti trafik light elok-elok kan, lemah hantam. Jadi kepo dia lah, agak lambat nak selesai. Tidak, kereta dah boleh hantar ke bengkel untuk baiki. Baik. Itu peristiwa yang berlaku yang boleh kita renung balik, muhasabah, supaya kita dapat perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia, kalau kita faham konsep, bila kita jaga Allah, kita pelihara Allah, Allah pelihara kita, tu je. So bila kita jauh pada Allah, Allah jauh pada kita, dia bagi sikit ujian kan. So jangan rasa menyesal ke apa, terima dengan hati terbuka, perbaiki balik hubungan kita dengan Allah. Okey, kita dalam bab talak, saya nak bagi gambaran talak secara umum, dan kita masuk ke dalam tajuk besar talak ta'liq. Dan talak ta'liq pula kita dah masuk satu lagi topik khusus, iaitu talak ta'liq pada bab perempuan yang hamil, yang haid dan yang beranak. Kita masih membicarakan topik ni sampai hari ini dalam muka surat, di muka surat 170 kitab lama, baris tengah-tengah tu, atau dikatanya itu kan ya. Baik. Bismillah. Atau dikatanya, qala al-musannifun Allah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fi darain kullama ulidti waladan fa anti taliq. Kata laki dia pada bini dia, bahasa Arab, laki dia cakap dengan bini dia dalam bahasa Arab, kullama ulidti waladan fa anti taliq, yakni tiap-tiap engkau beranak seorang anak, maka engkau talik.
Atau bahasa utara, hang beranak seorang, hang jatuh talak. Itu bahasa utara lah, bahasa saya senang. Hang beranak seorang anak, jatuh talak. Jadi katakanlah bini dia ni mengandung dan beranak seorang anak, jatuh talak, cerai lah. Kemudian dia rujuk balik, beranak pula, jatuh talak kedua. Jadi topik pagi ni tuan-tuan, topik yang agak menggilakan dan mensewelkan kita yang belajar. Kerana mungkin wallahu alam kalau berlaku benda macam ni, tapi saya rasa mungkin ada berlaku. Dunia kan luas, masyarakat kan ramai, ilmu agama pun tak ramai yang kuasai bab fiqh ni. Jadi kita katakanlah dia ceraikan dan lafazkan talak ta'liq begitu. Bila bini dia beranak, seorang anak, jatuh talak satu. Mungkin menyesal ke apa, rujuk balik. Lepas iddah, rujuk balik. Kemudian bila rujuk balik, mengandung pula, beranak pula. Dia masih terpakai apa yang suaminya sebut waktu nikah yang pertama. So bila beranak kedua, jatuh talak kedua lah. Tak boleh dah anak keluar dah, sebab ni taklid. Kalau sebelum, kalau lepas beranak yang pertama talak, lepas tu dia menyesal, dia tarik balik, boleh tak? Boleh, talak dah berlaku dah. Tak, lepas dia satu tu ni, lepas tu dia insaf, dia tarik balik, boleh dah. Lepas tu dia beranak, tak boleh kan? Kan dia dah rujuk, dia dah rujuk balik. Lepas tu dia beranak lagi. Masa lepas rujuk tu dia tarik balik kata-kata tu. Okey. Pertama kita kena faham, apabila anak yang lahir yang first tadi, dengan sebab dia punya lafaz ta'liq tadi, dia bergantung kepada lafaz ta'liq yang disebutkan. Kalau tengok kitab ni, dia bagi contoh, kullama wulidti waladan fa inta taliq. Tiap-tiap kali engkau beranak, kullama. Lain kalau dia kata in, jika, tu tak apa. Sebab tu untuk kes ni, tiap-tiap kali hang beranak, dia tak kira hang beranak apa kali. Tiap-tiap kali hang beranak, ini cerita anak seorang. Kalau nak kembar, kalau beranak 3 terus, Tapi tiap kali beranak, maknanya kalau sekali beranak. iya, kita kena faham khitab, kena faham kalam lafaz cerai tadi. Baik. Katakanlah dah jatuh talak, kemudian dia insaf, Allah menyesal lah kan, kahwin semula lah dengan isteri yang sama lah, maka lafaz tadi masih diguna pakai. So baki talak lagi 2. Kemudian mengandunglah pula, biasalah mengandunglah pula, beranaklah pula, cerai lagi. Tak pasal-pasal, memang kerja bodoh lah kan, bodoh bin bengong sama. Baik, kitab ni bagi contoh, tuan-tuan lihat. Maka beranak ia 3 anak berturut-turut. Dia nak selesai masalah kita kan, kita dah cerita kalau 1, kalau 2, tuan kitab ni terus buah 3. Dia kata kalau maka beranak ia 3 anak berturut-turut. Anak pertama, anak kedua, anak dia tak kira tahun lah, dia kira beranak 3. Sama ada kali pertama beranak, kemudian dia rujuk balik beranak kedua, kemudian dia rujuk lagi beranak ketiga. Tuan kitab ni kata, hukum fiqh kata, jatuh talaknya dengan 2 anak yang dahulunya 2 talak. Dia kalau beranak 3, dia kira jatuh 2. Dia kira jatuh 2. Hak ketiga dia kira tak jatuh. Kita baca dulu tak kita terangkan. Baik.
Dan lepas iddahnya dengan yang ketiganya, dan tiada jatuh dengan anak yang ketiga itu talak yang ketiganya. Baik, kita kena tengok justifikasi kenapa syarak tak jatuhkan lepas beranak yang ketiga tak dikira jatuh. Kerana syarak nak menyelamatkan bahtera perkahwinan. Sebab kalau kata beranak anak ketiga jatuh talak, dikira cerai bain, talak bain, hang tak boleh nikah dah. Faham tak? Sebab tu syarak walaupun bab ni dia hanya bagi dua, jadi buah rumah tangga dapat diselamatkan. So kalau beranak anak ketiga, keempat, kelima, keenam, dikira tak jatuh lah, kekal dua saja. Jadi kalau berlaku perceraian mungkin dengan lafaz tunai lah, lafaz sarih. Okey, sebab itu Islam ni seboleh mungkin dia nak memelihara bahtera rumah tangga supaya tidak berlaku perceraian. Kerana kesan itu, implikasi itu bukan sahaja pada mak bapak tu, tetapi juga pada anak-anak. Tuan-tuan tengok nak viral video baru ni, siapa artis tu kahwin, kan ada anak dia sebelah dia tu, Baby Mazlin ke siapa tu, ada anak perempuan kecil. Jadi dia cedok kek ke apa benda tu, netizen tu komen lah, dia cedok kek tu, dia suap mulut dia kot, lepas tu suap mulut laki dia, yang anak dia duduk tengok, kan dia duduk riba anak dia. Ni janda kahwin lah ya, yang ada anak. Jadi netizen pun komplain dalam video tu, mereka kata yang eloknya kenapa tak disuap anak tu dulu. Ya, netizen lah komplain sebab budak tu duduk tengok mak dia suap kek. Kesian budak-budak kecil kan, kek kan budak. Netizen komplain lah begitu, adab. Jadi tu sebab saya katakan tadi, implikasi emosi pada anak-anak tu kan, mak seronok dapat laki baru, anak lah, nampak tak? Tu implikasi dia. Sebab tu syarak seboleh mungkin dia nak menyelamatkan perkahwinan, tak mau berlaku cerai. Maka atas kes inilah, walaupun berturut-turut, tapi cerai yang ketiga, lahir anak ketiga, tidak dikira jatuh talak, dikira dua saja. Alhamdulillah lah, selamat rumah tangga. So tuan-tuan kena alert benda ni ya, kadang-kadang takut berlaku pada keluarga kita, kita minta simpang lah, wala'iyahzubillah. Atau dikatanya, ini masalah kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika haid engkau, maka engkau talik, jatuh talaknya dengan awal haid yang datang akan dia. Baik, ni masalah, kalau dalam kitab fiqh lama masalah lah. Masalah suami melafazkan cerai taklik pada bini dia. Kalau hang period lepas kahwin, kalau dia buat lawak ke dia buat apa, dia kata kalau hang my period jatuh talak. So bila datang je period hari pertama, maka jatuh talak. Dia anayang begini, orang akan beranggapan bila berlaku perkahwinan, bila perempuan tu hamil, dia kan tak period, tidak dia dah mengandung. Itu anayang semua orang. Maka suami tadi mungkin dia nak buktikan bahawa bini dia tu mengandung, pada tanggapan dia lah dia sebut benda tu, takut berkelahi apa, betul kan hang boleh mengandung ni, kalau hang period hang jatuh, contoh kan, duduk sembang biasa, tiba-tiba Tuhan belum takdirkan dapat zuriat, period bini dia, maka jatuh talak. Ini isu. Sebab bukan semua orang yang baru berkahwin Allah izinkan boleh zuriat 7 bulan, ada yang sampai bertahun-tahun. Saya kemarin adalah seorang pasangan lah, bini dia WhatsApp, syukur Ustaz, terima kasih banyak-banyak, saya dah pregnant 2 tahun, saya bantu mereka tu 2 tahun, akhirnya mengandung. Tiap rata lapi. Cuma saya nasihat mereka, saya kata kalau boleh elak
IVF elok dulu sebab dia costing kan. Kalau boleh elok cara dia elok, kita buat cara Islam dulu. Saya kata cara yang agama ajak, cara yang Nabi ajak. Saya ajak cara yang saya dulu ajak pada semua pasangan. Alhamdulillah dengan izin Allah, dia buat mengandung bini dia, kan dapat selamat 25,000, 30,000 kan. Hak saya bagi free ya, saya tak ambil upah apa pun. Makan makanan sunnah sikit, buat terapi sikit, mengandung. Jadi ini sebenarnya kita akidah umat Islam hari ini, kita bila dunia punya pasal kita banyak hanyut. Kita nampak hak yang bukan agama itu nombor satu. Hak yang agama kita letak nombor dua, nombor tiga. Kecuali bab semayang lah kan. Bab ikhtiar kita ni kadang-kadang kita lupa dan alpa. Tuan-tuan faham maksud saya? Kita banyak nampak contoh beginilah. Bila kita sakit kepala, jalan pintas kita Panadol, betul. Termasuk guru saya Syekh Anas tu, bukan dia tak tahu kaedah rawatan, dia tahu, tapi kadang-kadang nak cepat. Sedangkan kalau ikut kaedah Islam, bila sakit kepala, dia akan lihat dulu sakit di mana, di belakang ke, di tengah ke, di tepi ke, di kiri ke, di kanan ke, di depan ke. Sebab setiap lokasi itu, posisi itu dia memberi maksud yang berbeza. Sebagai contoh, kalau kita sakit kepala bahagian hadapan, pening, itu bukan darah tinggi, itu darah rendah. Bermaksud tekanan darah kita rendah, maka kita akan rasa kepeningan di bahagian hadapan kepala. Itu kita darah rendah, kita mudah pitam, kita mudah krem kaki. Itu bila kita rasa sakit berdenyut-denyut sebelah kiri dan kanan, itu menunjukkan yang kita stres yang sangat tinggi, atau bahasa saya sebut stres tahap gaban. Stres kerja ada pejabat, balik jam, stres jam jalan raya, sampai rumah anak-anak mengamuk main, stres. Faham tak? Sebab tu ibu-ibu ramai sakit kepala. Saya tahu ramai migrain. Mak-mak ni ramai migrain. Peringkat perempuan yang depan saya ni, dia migrain ataupun stres dengan cucu. Dia tak stres dengan anak besar-besar belakang dah. Bila kita kena jaga cucu, kita stres. Nak pergi Danau Toba, tak boleh. Cucu kacau. Tambah ada ambil anak cucu macam Pak Din hari. Ambil jugalah yang cucu, tapi dalam hati memberontak juga. Menyekat kebebasan di usia senja. Yes. Sebab kita tak tergamak kan. Ni anak kita, ni cucu kita. Bila sampai level atuk Tok Wan ni, sayang cucu lebih pada sayang anak. Dia tak sama dah. Lain. Itu sebab stres akan menyebabkan kita sakit kepala. Tak mesti ramai mak bapak, termasuk anak tuan-tuan perempuan, kalau selalu mengadu, mak, ya cik sakit kepala lah. Betul, sebab mereka stres. Tanya mereka sakit kat mana, mesti dia akan cakap sebelah sini. Kalau sebelah belakang sakit, itu darah tinggi. Itu baru betul darah tinggi. Rasa sakit kat bahagian belakang, terik, orat, betul itu darah tinggi. Lepas makan kambing 40 ekor, terus rasa kepala air, rupanya darah tinggi naik. Dia kata, kita ikut sunnah Nabi Ustaz makan kambing. Saya kata betul lah, tapi yang duk baham 40 ekor tu siapa suruh? Rasulullah tak makan banyak tu. Dan sakit kepala di bahagian tengah mungkin ketemuhan. Ini yang ramai orang tak tahu ni. Mungkin ketemuhan atau tumor, sebab dia berlaku di pusar kepala, area center HQ saraf. Tepat berlakunya pada orang stroke dan sebagainya lah. Di sini ya. Sebab itu sakit kena tengok. Kaedah Islam dia tengok punca dulu di mana. Darah rendah dia bagi kurma, makan kurma, makan bayam. Darah tinggi bagi delima, makan je delima banyak-banyak. Stres pun delima juga dengan pokok. Itu je rawatan mudah je pun. Terus sebut minyak zaitun, dia lain dia tak sama. Baik, ada kes yang sakit kepala di sini tau. Guna habatus sauda, spray dekat tapak tangan, tuan-tuan letak kat sini, letak kat sini, letak kat sini, dan letak belakang telinga. Dalam 5 minit hilang sakit kepala. Itu rawatan Islam. Mudah je pun. Tak tahulah, saya sepanjang hidup lah
Kalau sakit kepala, orang ambil, saya jangan ambil Panadol. Itu je petua saya. Ambil Panadol kalau kritikal sangat, nak buat kereta tak boleh. Yes, saya ambil Panadol. Satu lagi petua kalau tuan nak amalkan, ni petua dah. Kita mandi pagi, hari Selasa subuh mandi tu, air yang pertama kena kat kepala kita, kita telan. Air pertama kita jerus air. Kaedah mandi cara Islam kena kaki dulu ya. Kaki naik ke lutut, naik ke pinggang, naik ke dada, naik ke bahu. Barulah jerus kepala. Masa jerus kepala, ayat yang pertama tu tuan-tuan kena telan. Ayat tak payah baca apa-apa. Niat je tak sakit, Allah tak sakit kepala kita. Hari Selasa ya. Kena buat selama 40 hari. Habis 40 hari tuan-tuan. Setakat ni saya melihat dengan mata kepala sendiri, orang yang amalkan betul memang tak pernah sakit kepala seumur hidup sampai meninggal. Start hari Selasa 40 hari itu ya. Selasa, Rabu, kira sampai 40 hari. Baik. Jadi begini. Amalan petua ini diamalkan oleh guru-guru lama, tutup guru kita. Sebab tu depa jaga malam, qiyamul lail, tidur tak cukup, mana dah sakit kepala. Kita cuba tidur tak cukup, kan dia main berat kepala. Jadi amalan depa, cuma isunya ialah zaman dulu di kampung-kampung depa mandi guna air telaga, air perigi. Jadi tak ada masalah nak telan air tu. Kita air paik ni pikir 2 kali. Pasal di rumah duk minum kowe, duk minum coko lah, duk minum macam-macam brand. Jadi bila ayat paik asli nak telan ni, saya rasa kita fikir bukan 2 kali, mungkin 4 kali. Ayat telaga tak apa, memang ayat sumur memang ni. Jadi tuan-tuan fikirlah aku nak buat petua ni. Saya bagi je. Sebab saya melihat sendiri arwah ayah saya dan beberapa orang guru agama yang kita kenal sampai meninggal, mereka tak pernah sakit kepala. Kena hujan ke, kena panas terik ke, apa sajalah. Memang dia kena mula daripada Selasa aja. Mandi subuh tu, lepas tu berterus 40 hari. Itu je. Sekali je kot. Awak nak telan banyak kali ke? Sekali je. Air pertama lalu tu teguk je lah, telan. Niat je supaya Allah legakan sakit kepala. First Selasa. Apa dia? Itu dah. Kecuali kalau tuan-tuan sanggup mandi air mineral, itu lain. Yang penting air pertama. Beli hak 10 liter kan, botol besar tu. Tak 5 botol dalam bilik air, jerus air tu. Ikut suka. Tak ada masalah. Kalau tahan sejuk. Baik. Okey. Baik, itu selingan lah, tapi satu sharing yang bermanfaat based on pengalaman diri sendiri dan orang-orang yang saya kenal lah. Ya, alhamdulillah. Saya cerita ni kerana lately, kebelakangan ini ramai yang tak perasan bila sakit kepala dia ingat sakit kepala biasa. Rupa-rupanya ada ketumbuhan. Banyak kes sekarang tuan-tuan, banyak sangat saya jumpa. Bila masuk hospital, doktor diagnose, baru tahu ada ketumbuhan di otak. Punca kita pun tak tahu. Pada saya makanan lah punca. Bila soal siasat semua memang menyakannya malah nak masak, makan luar. Bila makan luar, ajinomoto banyak, kan, sebut perasa banyak, sebut pewarna banyak. Semua itu menyebabkan kanser ketumbuhan. Jadi dah terlambat. Ya, so hati-hati ya. Baik. So bab pilih ni, maka jika ditaklikkan dia dalam haid, tiada jatuh talaknya hingga suci dan masuk ia dalam haid yang lain. Baik. Katalah laki dia kata, bila hang my period sampai habis baru jatuh. Maksudnya yang tadi punya kes
Main period je jatuh talak. Hak kes kedua ni dia ada taklid lagi, dia sebut kering, maksudnya 7 hari lah, ataupun sehari semalam, atau 3 hari, atau 7 hari, dan paling lama 14 hari 14 malam. Sebab selepas daripada itu sudah tidak dikira darah haid, dikira darah istihadah. Tuan-tuan belajar kan, apa belajar hukum fiqh? Bila masuk ataupun datang darah istihadah, hari ke-15, hari ke-16, 17, kena solat, kena puasa macam biasa. Tak ada excuse lagi ya. Baik. Jadi kitaran haid di dalam Islam, ini pun kena tengok juga nah. Kitaran haid di dalam Islam dia ikut kiraan bulan Islam dan kalender Islam. Itu paling bagus. Tetapi hari ni ramai tengok kalender orang putih. Bila tengok kalender orang putih, kadang-kadang dia agak berlari lah. Sehari ke 2 hari ke 3 hari. Sebab dia ada 31, ada 30. Sebab itu saya selalu pesan kepada pasangan yang nak berkahwin, yang tak ada anak. Selalu saya pesan, saya kata pada hari-hari putih kena kerap bersama suami dan anak. Pada hari-hari putih. Jadi hak mengaji dia tahulah hari putih tu apa. Hak tak mengaji, oh ya, ada hari putih hitam pula Ustaz no. Jenak. Payah nak cerita lagu tu. Yaumul Bid ini dalam Islam 13, 14, 15 bulan Qamari, bulan Hijri. Macam lah ni kalau kalender Islam hari ni 20 Februari, kalender Islam berapa bulan? 10 kan. Jadi ni tempoh terbaik bermula malam ni hinggalah 15 bulan Syaban besok bersama suami siapa yang tak ada anak. Sebab waktu bulan mengambang itulah hormon manusia cukup subur. Semua makhluk Tuhan termasuk binatang, lautan, daratan cukup subur. Bila subur, benih masuk akan menjadilah. Jam. Awak nak anak lagi ke? Tapi sebenarnya kalau perempuan kata menopause, saya ada banyak kes yang katanya menopause selepas mereka minum pati delima, period datang balik. Dia isu sekarang ni, perempuan kalau bukan isu nak mengandung tak mengandung, sebab yang dah pencen ni sonok-sonok boleh lah. Maksud saya kira bukan purpose nak pregnant kot, tak sedaya dah rasanya kan. Silap hari bulan kena maki dengan doktor lagi. Risiko mengandung usia lanjut, risiko. Paling lewat yang saya duk kendalikan kes-kes ni 43. Paling lewat lah. Ada seorang satu 45. Anak sihat lagi, alhamdulillah. 45 yang saya jumpa lah, yang saya handle sendiri. Pasangan yang nak anak juga, Allah bagi juga selepas 14 tahun berikhtiar, berusaha, pregnant. Yang tu ustazah sekolah agama, dalam usia 43 tahun dia beranak juga, dia mengandung. So 43 mengandung, beranak 44 lah. Itu pun risiko. Tapi alhamdulillah, sebab usaha 14 tahun tuan-tuan ya, rata ceruk pergi jumpa. Sebab Allah tak izinkan. Sebab tu saya katakan, dia bukan isu perubatan ini. Kaedah Islam dia mudah. Dia tengok punca di mana, dia rawat punca tu. Kaedah moden, hang sakit apa itu ubat, hang tersemar ni ubat, hang batuk ni ubat. Kita tak, kami tak. Kami tengok kat mana masalah. Katalah doktor kata masalah sikos, telok tak matang. Kami pun tengoklah. Okey, nak matangkan telok mudah ya, minyak zaitun, pati delima, madu, tu je. Telok akan matang balik ya. 4 biji tu akan elok balik. Mudah ya cara kami. Dia tak perlu vitamin semua. Cara saya mudah ya. Tapi 65% pasangan tak boleh mengandung dengan sebab
tulang belakang tak betul di bahagian L1 sehingga L5. Ni je punca. Sebab bila tulang belakang daripada L1 nya L5 tak betul, maka kedudukan rahim akan berada bukan pada posisi yang betul. Mungkin sengit sebelah, ke bawah sedikit, ke atas sedikit. Jadi tak akan lekat zuriat walaupun dia bersama suami waktu bulan mengambang. Itu je lah isunya pun. Simple je pun. Tapi dah tak faham kan. Sebab tu dia kena jumpa, kita akan cerita. Baik. So balik pada kes perceraian haid. Kalau syarat suami kata sampai kering, maksudnya dah kering, dia mandi baru jatuh talak. Okey. Baik. Dan jika menyalahi akan adatnya sekalipun. Selahi adat macam mana? Kitaran haid tak normal. Ada orang main sebulan 2 kali. Sebab tu saya katakan kena ikut bulan Islam. Jangan ikut bulan orang putih. Bulan Islam baru kita tahu dia tu betul tak betul. Kena ikut kiraan bulan Islam. Ramai yang kata saya main period dah bulan ni, dah 2 kali main. Kena cek bulan Islam ke bulan orang putih. Islam dan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, Maha Adil, cukup sempurna. Dia buat kita dan dia ciptakan. Jadi kadang-kadang kesilapan pemahaman kita yang kata haid tak regular tu kan, kadang-kadang tengok dia main bulan Islam ke bulan tak Islam, bulan Masihi. Kita kena cek benda tu lah. Itu yang dikatakan menyalahi adat. Kadang-kadang melebihi tempoh yang sepatutnya 30 hari, 20 hari. Tiada pada beranaknya, maka tiada dibenarkan isteri pada dakwa beranak apabila ditaklikkan talaknya dengan beranaknya, seperti katanya telah aku beranak, dan ingkar suaminya dan katanya anak ini engkau pinjam jual, maka tiada dibenarkan isterinya kerana dapat ia mendirikan benih atas beranaknya. Hak ni kalau talak hak beranak, talak hak beranak, tiba-tiba bini kata dah laki lafaz talak, kalau hang beranak jatuh talak. Tiba-tiba bini kata aku dah beranak, dan laki tak percaya. Okey, laki tak ingkar suami, suami tak percaya kerana suami kata tak mungkin benih aku yang ada dekat perut engkau. Maka dalam keadaan ini, tuan-tuan, isteri kena sumpah, kena bersumpah. Bukan dia kena sumpah, dia kena akad sumpah lah, mengatakan bahawa ni memang. Sebab ada baru ni, tuan-tuan, saya balik kampung, saya tahnik satu pasangan, bini dia mengandung, perut tak nampak, semua orang tak tahu. Tahu-tahu keluar anak. Sebab jenis badan agak gempal gitu, adik-beradik semua tak tahu, saya pun tak tahu. Tiba-tiba dia kata tolong tahnik anak saya. Bini hang beranak bila? Mengandung bila? Tak nampak. Rupanya ada kategori yang pregnantnya tak diketahui, sebab tak tahulah, mungkin fizikal isteri tu dia agak besar, maka tak nampak yang mengandung tu, tapi anak keluar sihat elok. Jadi saya pun tahnik lah. Jadi ceritanya cari buah tamar tak jumpa. Orang kampung cari kurma. Dia pelawak kata, ustaz, kalau kita makan buah apa itu? Buah pear ke buah apa tu? Nak gantilah konon-konon tu. Tapi buah import lah, buah import. Siap kupas apa kat saya, kupas. Saya kata yang sunnahnya itu kurma lah. Jadi telefon ni pergi beli kat kurma. Tunggu, saya tunggu, tak apa. Kan, sebab benda boleh dapat. Mahal sikit pun tak apa. So kita guna kurma. Sebenarnya dalam sunnah atau benda yang manis atau buah yang manis boleh belaka lah. Cuma buah yang dia bagi kat saya tu buah kiwi. Jadi buah kiwi saya tak berani, saya takut entah masam entah manis. Silap hari bulan ceret budak tadi nanya, baby kan, baru 7 hari. Maka kembali kepada asal, tahnik kita gunakan buah tamar. Saya nak ajar tuan-tuan, apakah bacaan yang biasa dibaca oleh kita bila tahnik budak? Kita boleh buat ni, tok-tok semua boleh buat.
kita baca kan bila kita tahnik, seafdal kita letak di lelangit, bukan di lidah ya, di lelangit kurma tadi, bukan buah sebiji tu. Kita hanya letak dengan ujung jari bagi rasa manis aja. Jenuh lah budak tu nak kunyah, budak baby. Saya pernah dalam pengalaman ni mu'alaf lah, kamu tak tahu buat macam mana kan mu'alaf. Cina lah, mu'alaf tu berbahasa Melayu. Panggil saya tahnik, saya pergi lah. Jadi saya tunjuk cara. Biasa kalau jenis saya ni, saya akan jemaah berdiri, saya cerita lah, saya ulas sikit. Dia ambil tuan-tuan, dia orang tak tahu kan, kurma tu dia buat tu, seketui tu dia buah. Nangis budak tu. Saya kata bukan cara begitu. Biasalah mu'alaf kan, kita ajak lah. Hanya kita tekap, kita letak bagi agak rasa manis, baru letak di lelangit dia. Okay. Lepas tu baru ambil ayat Zam-Zam, suap sikit. Kalau orang Kelantan macam-macam lagi, ada cincin bagai semua, saya pun tak faham benda tu. Adat kot, Wallahualam lah. Okay. Yang sunnahnya dua tu je. Kita baca kalau laki-laki budak sambil pegang kepala atau usap kepala, ataupun ketika kita gunting rambut dia tu, kita baca, kalau laki-laki kita baca Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Tu je, pendek je, cukup. Kalau budak perempuan Allahumma faqihha fid din wa 'allimha ta'wil. Dhamir tadi kena kembali kepada perempuan lah. Kalau yang mengajar Arab dia tahulah. Pendek je pun, Allah faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Cuma adat masyarakat Melayu kita, dia akan memilih orang alim sebab nak keberkatan, barakah kealiman itu, supaya doa tu menjadi makbul. Tapi kita dah tuan-tuan belajar hari ni, tuan-tuan pun ada kehebatan juga. Buatlah kat cucu masing-masing. Tak payah punya Ustaz Syahidan, panggil Imam Zaifah, buat sendiri. Hebat juga, kat depan pun kita tahap wali juga. Ngaji kita fiqah. Tak ada masalah, boleh belaka. Kita nak latih supaya banyak benda kita cuba buat sendiri kan, masing-masing lah, yang ada kemampuan lah, yang tak ada dia serupa akad nikah lah, bukan semua orang boleh buat, tak tahu sembang lah. Dia ada satu bab yang jadi wali lah. Ya. Serupa akad nikah, tak semua wali boleh buat, dia mesti pas kata imam, sebab kadang-kadang gugup, kadang-kadang salah bercakap. Saya pernah ceritakan pengalaman saya di Baling, mengiringi anak buah saya, ustaz juga. Mula-mula tu imam nak akad nikah, wali kata tak apa, saya kemas. Wali tu kemas, pegang tangan tuan-tuan. Kan kita kata aku nikahkan dia kau, aku terima nikahnya. Wali terus jawab. Lepas tu tuan-tuan, sampai ke sudah, Tok Imam buat balik. Dia tak boleh buat. Jangan act lah. Sebab benda ini ialah ikatan pernikahan untuk menghalalkan benda yang haram. Jadi bukan senang tau. Dia perlu ada keyakinan diri, perlu ada keimanan. Sebab ia benda baik kan. Sebab tu kena pas ke Tok Imam. Kalau kita tak ni, pas ke Tok Imam, habis cerita, selesai masalah. Dan jika dikatanya jika atau apabila atau manakala aku talak akan dikau, maka engkau talik dahulu daripadanya 3 talak, maka ditalak akan dia jatuh talak yang tunainya jua, tiada yang mu'allaknya. Kerana jikalau jatuh yang mu'allak, nescaya menegah ia akan jatuh yang tunai. Dan apabila tiada jatuh yang tunainya, tidak jatuh pula yang mu'allak, kerana batal syaratnya. Ini pun pelik juga tuan-tuan. Dia kata, kita ulang balik, dia lafaz jika, apabila, manakala tiga kata ni lah. Okey, aku talak akan dikau, maka engkau talik dahulu daripadanya, daripada talak yang sekarang ni 3 talak, maka ditalak akan dia jatuh talak yang tunainya jua, iaitu 1 talak lah jatuh. Dia taklid dengan bini dia ni, cara mudah faham. Sebab ayat ni tuan-tuan pun tak faham, berbelit-belit. Taklid dia
hang akan jatuh talak 3 dahulu apabila aku ceraikan kau sekarang. Lagu tu dalam bahasa mudahnya. Jadi bila dia ceraikan bini dia tu on the spot hari tu, maka yang jatuh talak yang tunai ni, dia tak pakai yang talak 3 tu, sebab dia guna perkataan ta'liq. Hang akan jatuh talak 3 dulu bila aku ceraikan hang sekarang. Dan lagu mana? Saya pun tak faham, tuan-tuan lagi tak faham situasi dia tu. Ta'liq yang tak apa nak, saya rasa bini dia pun tak faham. Bila semua tak faham, Tok Poti pun tak faham, habis ya. Ini ayat nanti cerita, dia guna jika, tapi dengan dia buat syarat ta'liq, hang dah cerai 3 dah. Mana dah berlaku macam tu? Dia tak akan berlaku kalau hang dah cerai 3 dah. Aku cerai hang kalau hang dah cerai 3. Mana ada? Ta'liq yang tak kena gaya, tak masuk di akal. Memang banyak makan vaksin sekali, penin orang. Maka hukum kata dia pakai cerai yang asli, yang sekarang, yang tunai. Dia tak pangguh yang ta'liq, tidak diguna pakai kerana tak munasabah, tak logik. Ta'liq dengan cerai kan pelik. Ta'liq benda lain tak apa. Kalau hang masuk kampung tu hang jatuh talak, kalau hang period hang jatuh talak, kalau hang beranak hang jatuh talak, itu tak apa, orang mudah faham. Ni kalau hang cerai talak 3, kalau aku ceraikan hang ni, hang akan cerai talak 3. Jadi pelik sebab bila masa dia cerai talak 3, apabila aku ceraikan engkau di sini, maka syarak kata hak ni yang diguna pakai, dia tak guna pakai hak yang ta'liq tadi. Jadi cara mudahnya tuan-tuan, kita kena faham bab perceraian ni, tak usah duk ta'liq lah pening kepala orang. Masa tunjuk pandai nak ta'liq bagai tu. Cara mahkamah, lafaz depan hakim, selesai masalah. Sebab tu law ni tak ada dah benda ni. Ni cerita zaman dulu. Kita hanya mengaji untuk ilmu. Jadi tuan-tuan, saya nasihatkan jangan terlalu fikir. Balik rumah duk mendengung fikir tajuk ni. Makan tak lalu, mandi tak basah, sudah. Anak-anak tanya awak lah, mak ayah menung tak makan, duk fikir masalah Ustaz Syaidan cerita tadi yang sudah. Ini cerita 80 tahun, 100 tahun lepas, 1000 tahun lepas ni, kita lama. Dan malah tak ada dah, jangan duk fikir sangat. Jadi jangan tambah stres nah. Kita mengaji untuk ilmu saja. Okey? Sebab mentaliti kita hari ni, saya rasa termasuk orang kampung, dia tak akan terfikir sampai ke tahap ni nak ceraikan bini dengan ta'liq yang berbagai-bagai. Saya fikir dia tak akan sampai tahap ni. Okey, yang biasa-biasa sudah selesai, sebab kita nak mudahkan urusan. Okey, atau atas dan jika dikatanya, jika aku watikkan dikau watik yang harus, maka engkau ta'liq dahulu daripadanya, kemudian maka ia watik tiada jatuh talaknya, kerana jika dah jatuh talaknya, nescaya tiada harus watiknya. Bersetubuh. Kata laki dia, jika aku menyetubuhi engkau, bahasa biasalah ya, maka engkau jatuh talak dahulu daripadanya. Apa hal pula? Dia kata kalau dia bersetubuh dengan bini dia, dia kata kalau dia bersetubuh dengan bini dia jatuh talak dulu. Jatuh talak dulu baru bersetubuh. Mana ada gitu? Tu tuan kitab ni kata, kalau dah ni mana boleh bersetubuh, dah jatuh talak. Jadi ta'liq yang salah. Okey? Yang tak boleh diguna pakai. Itu saya katakan, ini mungkin spesies gila babi lah ni. Suami spesies tu. Nak buat ke mana? Terlebih mengaji ke, terlebih makan ketum ke, wallahualam. Dah jadi juga. Okey. Dan jika ia ta'liqkan talak dengan kehendak isterinya atas jalan khitab, seperti dikatanya engkau ta'liq jika atau apabila engkau berkehendak, disyaratkan masyiahnya dengan bersegera, dengan katanya syi'tu, yakni berkehendak aku. Yang ni senang.
cerai yang jenis formal, bini ada depan, cuma laki tak sebut cerai. Laki kata kalau hang nak cerai sangat tak apa, kita cerai. Bini dia kata tak apa, saya nak. Tu yang dia katakan masyiah, kehendak isteri dengan segera. Isteri kena respon terus. Walaupun suami tak dapat cerai, bila dia kata begitu, kira jatuh. Dah hang tak mau sangat, tak apalah, kira kita bercerai lah. Bini kata tak apa, memang saya nak cerai pun, dia kira jatuh. Dalam konteks ni, dia panggil khitab. Bab khitab. Khitab maksudnya kita bersembang, kita bercakap, kita berbual, itu khitab. Kalau dalam bab nikah, khitabah tu meminang, tapi khitab ni sembang, cakap. Ya, tu yang berlaku. Sebab kadang-kadang suami dia tak nak lafazkan cerai tu, dia sebut lagu tu, bila yes je suami, isteri kata yes, memang saya nak pun, maka berlaku cerai. Tapi kena di mahkamah lah. Saya tak boleh buat di sini, kena di mahkamah. Bab bersetuju. Bab ada jika tu, kalau tak ada jika tak apa. Dia ada jika, mesti ada jawapan dia. Ada kalau, mesti ada jawapannya. Jika kalau hang ada duit, pinjam sikit, dia mesti ada jawapan. Aku tak ada duit. Takkan dia senyap kan? Kalau hang ada duit, pinjam sikit, dia pun senyap. Itu salah, khitabnya salah. Dia mesti ada respon, ada jawapan. Itu ya. Jadi dia kena jawab lah, maka dikira berlaku. Sebab disyaratkan masyiahnya itu segera jawab. Atau atas jalan ribah, jalan mengumpat ya, seperti dikatanya isteriku talik jika berkendak ia, dan jika isterinya hadir lagi mendengar sekalipun. Dia sembang kawan dia, ngumpat bini dia lah kot. Cara ribah, kalau bini aku nak minta cerai kat aku on je. Bahasa kita lah. Dia cakap kawan dia buat rakaman voice record, dia hantar kat bini dia. Bini dia dengar, memang saya memang tak lama nak cerai dengan dia, tapi dia tak ikat depan. Jadi kes cerai. Habis kan? Itu cara ribah. Cara macam bukan kata lawak, cara saya kata apa tadi? Cara macam nak kata maki kasar sangat. Tapi cara gitulah, dia marah sangat, tapi dia pergi sembang kawan dia. Cara mengumpat lah. Bini aku nak sangat cerai, dia nak sangat, tak apa, aku tak ada masalah, on je. Dia kata on je tu, dengar bini dia kata, kalau gitu saya bersetuju, kira jadi, naik mahkamah, baru qadhi akan minta lafaz cerai secara betul lah. Ni kes ya. Baik, jadi itu dulu, kita berhenti di sini ya. Nanti kita akan sambung lagi perbahasan berkaitan dengan cerai taklik. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, tuan-tuan jangan terlalu banyak berfikir tentang tajuk ni, kerana dia jarang berlaku dalam masyarakat kita, dan mungkin tak akan berlaku. Perubahan zaman, masyarakat dah cerdik, jadi kita guna kaedah biasalah, hanya saja menasihati anak-anak cucu kita yang dah berkahwin agar jaga keharmonian rumah tangga. Sikit-sikit kes tu berkelahi tu biasa, tapi jangan sampai mudah mengeluarkan lafaz cerai untuk suami ya. Wallahu alam. Baik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik itu datang daripada kelemahan yang ada pada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في شعبان أبلغنا رمضان رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.